الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia tuan pengurusi surah Al-Muhajirin, seterusnya barisan AJK, dan yang dikasihi muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah. Minta maaf sampai lambat sikit, sampai awal tapi ada hal sikit tadi. Ya, alhamdulillah, kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Dan malam ni insya-Allah kita menyentuh sedikit tentang persediaan dan sambutan Ramadan untuk tahun 1442 Hijrah ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam ayat yang baru saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran adalah penjelasan-penjelasan dari hidayah. Wal furqan, dan Al-Quran adalah pembeza di antara yang benar dan yang salah. Baik, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakannya dengan diturunkan Al-Quran. Dan insya-Allah malam ni kita ingin menyentuh beberapa perkara yang penting ketika kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang pertamanya adalah sentiasa mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, yang paling besar adalah sentiasa kita meminta Allah mengampunkan dosa kita. Dalam hadis At-Tirmizi, ketika Aisyah bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, andai aku mengetahui malam Lailatul Qadar, malam yang pahalanya seperti pahala beribadat 1000 bulan, andai aku mengetahui malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat? Itu pertanyaan Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau ucapkan permohonan keampunan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah ajak satu doa pada Aisyah, iaitu Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha memadamkan dosa, menghapuskan segala dosa. Engkau suka mengampunkan ya Allah, maka ampunkan aku. Doa itu dijadikan doa tarawih oleh ulama-ulama Nusantara yang dahulu, sehingga biasanya kita akan mendengar imam berdoa sesudah 4 rakaat, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Jadi Aisyah, Nabi ajak dia doa ini, iaitu doa memohon keampunan. Saya selalu sentuh, ada dua bentuk keampunan yang selalu disebut. Yang pertama yang disebut sebagai afwun. Afwun, afa ya'fu afwan, afwan. Dan yang kedua maghfirah. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Apa beza afun dengan maghfirah? Atau lebih mudah faham, apa beza doa kita di antara dua sujud? Ketika duduk antara dua sujud, kita berdoa Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Dan di hujungnya kita berdoa pula wa'fu anni, ampunkan aku. Apa beza dua bentuk keampunan ni? Rabbighfirli, masdar dia adalah maghfirah. Dengan hak ujung sekali doa kita wa'fu anni, dia daripada kata afun, maksud dia keampunan juga. Pasal apa ditutup dan dibuka doa ini? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mula dengan maghfirah, tutup dengan afun. Maghfirah dia adalah penghijaban dosa. Dosa masih ada dalam kitab catatan amal, tetapi Allah tutup dengan tabir, tidak ada orang melihat. Sebab itu orang Arab menyebut ghafara syaiba bil khidab. Dia menutup ubannya dengan mewarnakan rambut. Dia menutup ubannya dengan mewarnakan rambut. Asalnya uban itu masih ada, cuma ditutup. Maka itulah keampunan jenis yang pertama, iaitu maghfirah. Dosa ada, tercatat, tetapi Allah tidak benarkan orang lain melihat. Allah jaga maruah dia. Tidak ada siapa melihat keaiban itu, kerana Allah telah mengampunkannya dalam bentuk maghfirah, yakni hijab, tidak ada orang lain lihat. Tapi yang lebih besar pada maghfirah adalah afwun. Orang Arab menyebut afar rih athara aqdamihim. Angin itu telah memadamkan kesan telapak kaki mereka. Orang Arab berjalan di padang Sahara, padang pasir. Mereka berjalan, bila angin tiup, hilang kesan tapak kaki. Maka maksudnya pemadaman dosa yang kedua, pengampunan jenis yang kedua, iaitu afwun, lebih besar, kerana dia adalah pemadaman dosa secara total. Dalam kitab catatan malaikat tak ada lah, padam. Allah benar-benar mengampunkan dia sehingga tidak ada lagi kesan apa yang dia pernah lakukan. Jadi sebab itu bila Aisyah tanya apa yang perlu aku buat jika aku menemui malam Lailatul Qadar, Nabi ajak doa ni, Allahumma innaka afu, ya Allah engkau lah Tuhan yang akan memadamkan dosa dalam bentuk afun, pemadaman yang total. Tuhibbul afwa, engkau suka akan pengampunan, fa'fu anni, maka ampunkan aku. Baik, yang ni saya sebut dulu tuan-tuan, kerana tentu ada anak tiap-tiap tahun beli kek happy birthday, tulis di Facebook, hari ni hari jadi mak saya, hari ni hari jadi daddy saya, bu. Sepanjang hidup anak ni bagi kek, dia kita sakit, dia hantar pergi klinik, apa semua baik. Satu hari anak ni kena tangkap basah, satu kampung malu. Semua tahu anak ni ditangkap basah, akhirnya dipaksa kahwin dengan pasangan dia. Masa tu kita tak nampak dah hak dia buat happy birthday, hak dia duk hantar kita pergi klinik, dia bagi malu kita. Anak-anak lain walaupun tak pernah raih happy birthday kita, tapi tak bagi malu kita. Tuan-tuan, ada orang perbanyakkan pahala, tapi benda yang haram, benda yang salah, dia tak berhenti. Itu masalah dia. Maka yang ni yang kita risau. Yang ni yang kita risau. Benda sunat banyak, tapi benda wajib gagal. Yang tu yang kita cuba untuk
tekankan sebelum kita mula terus ceramah ni insya-Allah. Yang ni yang kita kena jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis sahih Ibnu Majah daripada Abi Hurairah, rubba saimin, boleh jadi ada yang puasa, Nabi kata, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tapi tidak ada pada puasanya melainkan hanya kelaparan. Saya dulu mohon berlindung. Wa rubba qaimin, boleh jadi di sana ada orang yang bangun malam, walaysa lahu min qiyamihi illa as-saharu, dan tidak ada baginya daripada qiyamnya melainkan hanya pernah berjaga malam. Jadi tuan, ini yang pertama, iaitu perbanyakkan mohon ampun dan jaga diri daripada segala dosa. Buatlah baik banyak mana pun, tapi bila satu hari kita beri malu mak ayah kita, habis. Buatlah kebaikan banyak mana pun, tetapi bila yang Tuhan tak suka, kita tidak terluka, kita tidak sampai hati rasa terluka bila buat benda yang Allah tidak suka, maka kita tidak pernah sampai kepada kemanisan yang sebenar. Kemanisan yang sebenar apabila kita rasa luka, kita rasa pedih bila kita membuat satu perkara yang Allah tidak suka, atau anak kita terlanggar satu benda yang Allah tidak suka, kita rasa pedih. Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak kita tengok TV di rumah, ya Allah, aku gagal, ya Allah, aku tak boleh bawa anak aku main, aku tak boleh bawa, aku sedang pun dia dah umur 25 duduk dengan aku, masa dia umur 12 tahun aku tak ada nak tarik dia main. Tuan-tuan, orang ni dia sayang kat Allah semua. Dia rasa pedih bila satu benda yang dia rasa hak Allah telah hilang pada benda tu. Hak Allah bawa anak main masjid sekali, kita tak mampu buat dah. Pasal dia dah besar, kita tak dan masa kecil. Cucu kita ada ni, cucu dulu. Jadi yang tu kita nak kena usahakan. Orang yang sayang Allah bukan orang yang banyak ibadat, tapi orang yang sayang Allah yang hakikatnya, orang yang melarikan diri daripada dosa, begitu juga membawa keluarganya melarikan diri daripada dosa sejauh-jauhnya. Yang tu yang penting. Baik, jadi insya-Allah yang tu yang pertama, banyakkan mohon ampun kerana dosa kita banyak. Dan yang kedua, tadi tersentuh, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk meninggalkan dosa pada bulan Ramadan insya-Allah. Baik, masuk yang kedua. Yang kedua, saya mula-mula memang cengeng sikit dengan Isa. Mula ni kita kena balut ni. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Yang tu yang penting. Kita tengok ulama, mereka cukup pelik pada bulan Ramadan. Generasi salaf, ulama terdahulu, bulan Ramadan dia pun cukup pelik. Imam Ahmad ibn Hanbal, kana Ahmadu ibn Hanbal yaghliqul kutub wa yaqul hadha syahrul Quran. Imam Ahmad bin Hanbal bila mai bulan Ramadan, dia tutup semua kitab. Semua kitab tutup. Dan dia berkata, hadza syahrul Quran, ini bulan Quran. Jadi segala apa yang diajak fiqh, hadis dan sebagainya, tinggal dulu. Tumpu pada Quran. Imam Malik bin Anas, la yufti wa la yudarris fi Ramadan wa yaqul hadha syahrul Quran. Imam Malik tidak memberi fatwa pada bulan Ramadan. Orang main tanya soalan apa, tak jawab lah. Bulan Ramadan tak jawab dah soalan. Wala yudarris, Imam Malik takkan ajak apa dah. Dan dia berkata, hadza syahrul Quran, ini bulan Quran. Maksud dia semua ulama pulun baca Quran. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala meninggalkan pengajian hadisnya. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala di antara imam yang paling awal menghimpunkan hadis, awwalu man
jama'al hadis, antara orang yang paling awal himpun hadis, wafat sekitar tahun 124 Hijrah, Imam Az-Zuhri. Tapi bila mai bulan Ramadan, yafirru min qira'atil hadis, bahasa ulama tu, yafirru min qira'atil hadis, dia lari daripada pembacaan hadis, tinggal tak mau baca kitab-kitab hadis, tutup sah. Bukan dia tak suka hadis Nabi, dah. Pasal depa tengok kemuliaan bulan ni Syahrul Quran, ini bulan Quran. Ulama guna bahasa yafirru, farra yafirru, farra. Dia lari daripada membaca hadis. Maksud dia tinggal sungguh-sungguh hadis, jangan main tanya. Wa mujalasati ahli al-ilm, dia lari daripada berimpun dengan ahli-ahli ilmu. Tak ada masalah nak bincang masalah fiqh, masalah hadis, bulan Quran. Wa yuqbilu ala tilawatil Quran, dan terus menghadap kepada pembacaan Quran. Tuan-tuan dulu, Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kecuali sebahagian tuan-tuan ada yang mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah Nu'man. Baik, jadi Imam Syafi'i kata muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Saya kalau cerita nama Ar-Rabi' bin Sulaiman, saya suka cerita sikit. Ar-Rabi' bin Sulaiman anak murid Imam Syafi'i, cukup sayang. Dia, kalau Imam Syafi'i tengok dia, ni dia pegang air duk tengah nak minum, dia tak minum lah, tak balik. Dia kata aku tak minum lah kalau Imam Syafi'i guru aku tengok. Imam Syafi'i punya sayang ke Ar-Rabi' bin Sulaiman, antara ulama besar mazhab Syafi'i. Dia di kalangan orang yang lambat, maksud dia yang lambat menerima ilmu, seperti yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i. Sehingga pernah Imam Syafi'i mengulang satu-satu pelajaran 40 kali dalam kelas, tapi Ar-Rabi' tak faham. Ulang 40 hari, macam ustaz ajak ma'arif di sukun lah. Abang ma'arif sukun apabila kita berhenti dengan sukun yang mendatang, dan huruf kedua yang terakhir adalah huruf mad, alif atau waw atau ya. Contohnya alamin, huruf terakhir nun yang disukunkan, sebelum nun ada huruf ya, itu huruf mad, itu ma'arif li sukun. Ar-Rahim, mim huruf lah, huruf kedua lah ya. Ajak 40 kali ni, saya contohkan saja tadi, tak faham. Rabi' bin Sulaiman tak faham, tapi Imam Syafi'i sayang kat dia. Dia lari menyorok tang mana, Imam Syafi'i pergi cari dia, mengajak orang tu. Akhirnya dia menjadi ulama besar mazhab Syafi'i. Ar-Rabi' kata, Imam Syafi'i dia kata, kana asy-Syafi'i yakhtimu fi kulli syahrin 30 khatmatan. Imam Syafi'i tiap-tiap bulan khatam 30 kali. Maksud dia Imam Syafi'i baca sehari 30 juzuk, tiap-tiap hari khatam Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i seorang, ramai lagi. Sayyidina Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, ramai lagi sahabat generasi yang lalu yang khatam Quran tiap-tiap hari 30 juzuk. Tapi bila mai Ramadan, kata Ar-Rabi', wa yakhtimu fi Ramadan 30 khatmah. Bulan Ramadan dia khatam 60 kali. Maksudnya 2 kali khatam setiap hari. 30 juzuk. Esok pula 30 juzuk. Lusa 30 juzuk. Kita khatam 2 kali habis satu Sungai Pinang tau. Habaq ke orang, dak ni makcik nak abang lah, makcik bukan nak riak apa, cuma nak belagak lah. Makcik tahun ni khatam 2 kali ni. Dia jajah kat orang, kata dia hafal, dia khatam Quran 2 kali. Baik. Jadi Imam Syafi'i 2 kali tu sehari habis lah. Kita punya duk jajah 2 kali khatam sebulan tu, satu Sungai Pinang tau. Tak cukup dengan Sungai Pinang, Jelutong, Bayam Baru semua tahu. Oi, leha khatam 2 kali. Baik. Apa yang saya nak abang adalah bulan ni bulan
Kalau boleh kita kurangkan media sosial, kurang ke tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada apa pun tuan. Media sosial ni kadang-kadang tuan-tuan fikir ada apa. Tuan-tuan tulis di Facebook, katalah tuan-tuan tangkap gambar cucu tuan-tuan buat di Facebook, 1 juta orang like. Orang like 1 juta. Ada apa nilai 1 juta tu? Sini tuan-tuan, tuan-tuan buh gambar cucu kan, buh gambar pergi makan durian balik pulau kan, 1 juta orang Brazil like, orang Cambodia like, orang Senegal like, 1 juta orang like pasal tuan-tuan tunjuk durian balik pulau. Ada apa benda tu? Dapat apa? Sebab itu saya Facebook, biasanya saya hanya menulis benda ilmiah. 1 like tapi aku ada benda ilmiah, aku pergi selak 10 kitab, aku guguh di Facebook. Tak apa, orang tak like tak apa. Yang penting aku ada ilmu, aku meningkat dengan izin Allah. Jadi tak apalah masing-masing. Ada masa saya pun buh gambar juga, dekat gambar dengan anak dan sebagainya. Tapi nak kata jangan fokus utama kita media sosial. Hari ni apa yang aku nak buat, nak bagi orang suka kat aku di media sosial. Oh, aku hari ni nak buh gambar, aku buat kek buang masa tuan. Lepas tu duk balas orang komen dan sebagainya. Oh, Kak Kia buat kek tu beli bahan tang mana? Oh, beli kat Sungai apa? Mama Bakery. Oh, balas tu pula seorang, dinner pula balas pula. Kadang-kadang buang masa. Jadi Ramadan ni bukan semua buang masa, ada benda kita kena juga silaturahim. Boleh juga di media sosial dah. Bulan Ramadan ni saya tekankan sangat. Kurangkan sikit insya-Allah. Kurangkan sikit tengok tu, banyakkan pegang Quran. Jadi pegang Quran. Dan kita ingin menyebut ada di kalangan kita yang alhamdulillah dia memang ahli tajwid, atau dia memang guru Al-Quran, memang dia duk baca Quran hari-hari, dan dia pun memang ajak Quran. Kalau dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tahu dah kata dia boleh baca. Jadi orang tu tak ada masalah lah. Yang orang yang kita tengah fikir ni, sahabat-sahabat kita yang memang tak baca, kerana dia tak baca pasal dia tak apa boleh. Maka kita tekankan yang pertama, kalau dia golongan yang selalu tersangkut, baca pelan-pelan, tak apa, baca sikit-sikit. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang baca Quran dan dia tersangkut, tabat yada abi, tak apa. Sangkut 2 pahala. Pahala sabak kerana sangkut dan pahala bacaan Quran. Itu yang pertama. Kalau dia sangkut boleh baca. Yang kedua, ada sahabat yang tak mau langsung mengaji tajwid. Tidak dalam surau, tidak dalam masjid, tidak pernah tengok apa-apa ustaz mengajar tajwid di Facebook, di media sosial, tak pernah menyertai mana-mana seminar tajwid, tak pernah pergi berguru rumah siapa-siapa di Sungai Pinang ni, tak ada usaha langsung mengaji tajwid. Dia kira ikut dia. Hak ni bahaya tuan-tuan. Hak ni kita pesan sungguh, tolonglah. Habis-habis malas buka Facebook tu, ustaz mengajar percuma ya. Depa baca sikit, wadduha, ikut wadduha, wow tu macam ni, ajak percuma ya. Jadi kenalah ambil masa sikit tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi berucap di majlis, majlis tu ada mai yang di Pertuan Agong. Ni tuan-tuan, macam insya-Allah Pulau Pinang akan jadi tuan rumah tilawah Al-Quran, insya-Allah 2 tahun lagi. Peringkat kebangsaan. Kalau Agung mai, tuan-tuan boleh gunakan bahasa Pulau Pinang cakap dalam tu. Hari ni hadir majlis tilawah. Hari ni kita jemput Agung kita mai. Boleh bercakap tu. Dia ada protokol dia. Yang mencemar duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong, ada bahasa dia. Pasal apa tang Agung mai kita dandan boleh pergi cari, boleh pergi belajar nak baca. Pasal apa tang Quran? Tak boleh. Jadi kita rasa tak penting.
agung lagi besar, sultan lagi besar. Kita nak masuk ambil pakai baju hitam, pergi beli shoot ni, pergi beli baju hitam nak ambil pingat PJK. Saya pun ada PJK tu. Saya duduk macam kering dulu lah. Lah ni ada juga perut juntai ke depan, PJK juga lah. Pasal apa masa nak ambil pingat, boleh pergi belajar cara nak turun macam mana nak salam dengan tuan yang terutama. Ada adabnya, ada protokolnya. Tapi bila main tang Quran, kita main bedai kot dah. Jadi saya pesan, tak apa tuan-tuan, baca salah tak apa, tapi yang ada usaha untuk faham bahawa itu kalam Allah yang tak boleh dibaca sesuka hati. Tak boleh. Dia bukan macam pergi dengar lagu engkau bagai air yang jernih. Oh, dia buat nyanyi gitu, aku pun engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Yang tu boleh belajar. Hang pergi dengar ya. Yang ni tak boleh. Dia mesti talaqi. Tapi sekurang-kurangnya bila tuan-tuan duk belajar, tengok handset ustaz ajar apa ajar. Ada usaha. Mudah-mudahan yang tu menjadikan kita orang yang kurang-kurang, bila ada salah dalam bacaan Quran, maka Allah ampunkan kita pakai pasal ada usaha. Baik, tak apa. Yang pentingnya baca. Mudah-mudahan yang sikit yang salah itu dipadamkan dengan kebaikan yang banyak, yang betul. Baik. Itu yang kedua, rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin juga dengar Al-Quran, rajin-rajin untuk buat perkara-perkara kebaikan, Dan yang ketiga ni lah, insya-Allah perbanyakkan buat kebaikan dalam bentuk apa-apa sekalipun. Perbanyakkan buat kebaikan dalam bentuk apa-apa sekalipun. Antaranya solat tarawih. Antaranya solat tarawih. Tahun ni kita harap kita boleh main masjid lah, boleh main surau, boleh mengimarahkan masjid. Jadi saya rasa banyak masjid-masjid yang tahun ni semuanya akan beralih daripada yang buat 20, 23 campak witir akan jadi 8 sahaja, 11 campak witir. Mungkin masjid-masjid besar pun akan berubah untuk memendekkan masa di masjid. Jadi bila kita dah habis buatlah kerja lain. Saya ingat arwah ayah saya tu, dia polis untuk saya. Tapi jenis dia ajak kami satu benda yang kami tak ada dah. Saya walaupun saya ustaz, saya tak ada apa yang ayah saya ada. Rajin, ringan ibadat, ringan. Dia habis sembahyang 8 rakaat di surau polis, kami duduk balik pulau masa tu. Sembahyang 8 rakaat habis, dia start motor lain, pergi tambah pula di masjid daerah balik pulau sebelah, masjid daerah barat daya. Naik motor pergi tambah lain sembahyang. Pasal apa? Tak puas. Dia ada orang jenis tu, jenis ibadat sikit tak puas. Kalau kita pergi Mekah, tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, ayah-ayah kita daripada India, Pakistan, bakar ni memang bakar rajin, bukan bakar balong. Mengalahkan orang Arab lah, rajin. Orang Arab kadang tak mampu macam ni apa. Tapi orang India, Pakistan, kita tengok di Mekah, dia tidur di depan dataran Masjidil Haram, rajin ibadat, baca Quran dan sebagainya. Ada bakar ni, rajin ni kena ada ibadat. Dan antara benda yang kita buat yang warid dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari dan selainnya ada disebut bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia bertemu dengan Jibril untuk bertalaqi Al-Quran, apabila dia bertemu dengan Jibril untuk bertalaqi Al-Quran, maka dia menjadi sangat pemurah. Ajwadu bil khair, dia menjadi sangat pemurah dengan kebaikan. Minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup kencang. Daripada angin yang bertiup kencang.
Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bulan puasa, Nabi sangat banyak infak. Sebab itu ulama masih berbincang, betulkah Rasulullah itu miskin? Walaupun di sana ada hadis, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, Nabi kata, matikan aku, hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan himpunkan aku dalam kumpulan orang miskin. Ada hadis tu. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, himpunkan aku kelak di kalangan orang miskin. Maka ulama bincang, betulkah Nabi miskin? Itu persoalannya. Maka jawapannya, Nabi sebenarnya orang kaya. Nabi sebenarnya orang kaya, tetapi Nabi tidak pernah kaya lama. Ada duit habis, ada duit habis. Dapat harta rampasan perang, nilai mungkin sampai kepada jutaan ringgit, mungkin, kerana ada harta khusus untuk Rasulullah daripada harta ghanimah, harta rampasan perang. Tapi Nabi dapat habis, bagi ke orang ni, bagi ke orang ni, habis. Itu panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, hadis yang saya sebut tadi, Nabi sedekah macam ar-rihil mursalah, macam angin yang kencang, menjadi dalil yang jelas bahawa Nabi orang kaya. Orang miskin nak sedekah apa ke orang, dia pun tak ada. Tapi bila Nabi boleh bagi macam angin yang bertiup kencang, main bagi, main suar, maka itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan orang yang sebenarnya kaya. Cuma Nabi tidak pernah hidup kaya. Ada kekayaan, bagi habis ke orang. Maka bulan Ramadan ni, insya-Allah kita berusaha untuk menjadikan kita orang yang lebih kaya hati, lebih tidak takut untuk berinfak. Jadi kita malu, tuan. Kita malu. Kita ada tempat kita, kadang-kadang untuk aircon pun kita terpaksa harap YB mai bagi. Kadang-kadang aircon surau, aircon masjid, kadang-kadang aircon surau tu perlu 2 biji je. Sebuah 2,500, sebuah lagi pun 2,500, 5,000. 5,000 tu pun kena kontak YB. Padahal kita mampu buat keluar seorang RM50, mampu. Sama di sekolah, tuan-tuan. Kalau surau sekolah, cikgu bukan tak ada duit, gaji 4,000, 5,000 seorang. Tapi bila nak buat untuk nak bagi ni, takut. Takut. Maka yang tu kita kena buang. Kawan-kawan kita Bangla, kalau kita tengok mereka, kita takut kan? Ya, tengok mereka masjid negara. Masjid negara yang kutipan Jumaatnya saya dengar puluhan ribu ringgit. Ya. Tengok macam mana Bangla sedekah RM20. Duit oren RM20. Dan kita masih belum sampai kepada tahap itu. Tapi tak apalah, kurang-kurang kita cuba. InsyaAllah bulan Ramadan ni kita lebihkan sikit daripada bulan-bulan biasa. Baik, itu sebahagian daripada apa yang saya sempat untuk bagi pencerahan, iaitu di samping kita usaha, banyak jalan usaha untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih pentingnya, bulan Ramadan ini kita mengharapkan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Yang tu tak kisah ibadat mampu tak mampu, tapi yang paling penting tidak ada dosa ataupun Ramadan benar-benar menghentikan kita daripada segala apa yang kita buat daripada kelalaian, tuan. Yang tu yang paling penting. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita bila kita keluar dari bulan Ramadan nanti, insya-Allah, dan menghimpunkan kita di kalangan mereka-mereka yang mendapat tarbiyah Ramadan. Saya rasa punya cukup dah jam noh, insya-Allah noh, dekat kan lebih 2 minit. Tu kena lebih 2 minit, insya-Allah. Jadi ambil kesempatan bulan ini yang mana syaitan diikat.
wasufilatis syayatin, dalam hadis yang lain wasulsilatis syayatin, syaitan diikat. Maka maksudnya yang tinggal musuh kita yang utama adalah hawa nafsu kita. Tapi ingat tuan-tuan, hawa nafsu sebenarnya lebih kuat daripada syaitan. Kerana syaitan sendiri, iblis sendiri yang tidak mampu sujud pada Adam, dia kalah dengan nafsu dia. Tidaklah iblis tidak sujud pada Adam melainkan kerana takabur. Dosa pertama atas dunia, dosa pertama makhluk adalah takabur, sombong. Takabur tu main daripada mana? Main daripada hawa nafsu. Iblis dia pun ada hawa nafsu, dia kalah dengan hawa nafsu dia, maka dia tak sujud ke Adam. Maka sebab itu hawa nafsu dengan syaitan, hawa nafsu lebih besar tuan. Hawa nafsu lebih besar. Jadi cuma bila syaitan diikat, kekuatan hawa nafsu itu menjadi kurang, apatah lagi kita sedang berlapar dahaga. Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada itu kita dapat untuk menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dah jam. Terima kasih atas jemputan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.